Okey, kita teruskan lagi dengan soalan nombor 7. Dan macam biasa, kita mesti cari dulu apa output yang kita nak dapatkan daripada soalan ini. Kita nak adalah monthly allowance. Okey, kalau nak mudah, ambil je allowance. Satu perkataan je lagi better. Lepas tu kita kena check ini output ni apa dia punya condition. So ini condition dia di mana first 12 hours. Jadi kita dapat detect bahawa hours adalah less equal 12. Ini condition dia. So statement dia apa? Allowance dia sama juga dengan 100 per hour kan. Kita dapat 100 darab hour. Okay, kalau else, ini if. Kalau else, hour pula allowance sama juga dengan dia kata 50 per hour untuk additional hour saja. Untuk additional. Jadi dekat sinilah cabaran untuk menulis formulanya. Additional 50 per hour. Sebab kita bincang dekat Google Drive sebab dia ada formula yang kena tambah tolak sebab saya nak tengok awak dulu cuba. Kemudian apa input dia dekat sini, dia tak cakap input dia apa tapi daripada condition dan formula kita nampak bahawa input dia adalah hours. So saya tulis dekat sini adalah allowance. Tak perlu kita buat monthly allowance, cuba seringkas-ringkasnya. Okay, kita punya value tu. Yang ini kita akan tulis perkataan determine whether determine whether apa dia punya condition. Hour is, nak tulis apa, below ataupun less pun boleh, less. Hour is less and equal 12 or not. So input kita adalah hours. Hour je lah, tak payah ada S. Macam mana saya nak tukarkan kepada pseudocode? Okay, pseudocode yang akan ada formula nanti ya. Kita akan buat start. Okay, read hour. Okay, proses dia. If hour less equal. Okay, saya masukkan simbol dulu. Okay, less equal 12. So, berapa dia kena bayar? Allowance sama juga dengan hour. Kalau dia kerja 3 jam lah darab dengan berapa harga dia tadi? Mana soalan dia? 100. Okay. Kalau dia kerja 2 jam lah dia akan dapat darab 100. Okay, so 12 jam pertama, setiap 1 jam akan darab dengan RM100. Okay. Else. Else ni yang cabaran dia nak menulis else ni. Apa cabaran dia? Siapa boleh tulis? Apa allowance-nya? Siapa dapat idea? Macam mana cara nak tulis? Okay. Dia kata additional hour ya. Additional hour yang ni. Mana tadi? Okay ni. Additional hour. Contoh kalau you confused, you kena letakkan diri awak di dalam that situation. Contoh kalau kata saya bekerja 13 jam. Cuba awak tolong kira dekat saya. Alamak. Saya nak buat warna merah. Okay. Katakan saya bekerja 13 jam. Berapa allowance yang saya akan dapat? Okay, 12 jam pertama 100. So saya dah dapat berapa? 1,200 kan? Tambah dengan berapa? Tambah dengan berapa? Tambah dengan 50. Betul tak saya akan dapat allowance sepatutnya 1,250? Secara logik akal kita, kalau saya bekerja 13 jam. Macam mana boleh dapat macam ni? Macam mana boleh dapat 1,200 ni? 1,200 ni adalah untuk 12 jam pertama. Macam mana boleh dapat 50? 50 ni, ini 13 jam. Dekat sini dah ada 12. So sini 1 jam. 1 jam dia bayar RM50. Macam tu dia punya clue dia. Tapi macam mana nak tulis dalam formula? Macam mana nak tulis dalam formula?
kita akan dapat, dah ada nak tulis dah. Okey, bagus. Terus, cuba. Cabaran dia dekat sini. Dekat formula ni. Okey. Okey, macam. Nanti saya nak kena betulkan sikit lah, tapi tak apa, tulis dulu. Kenapa ada sama dengan lagi? Okey. Okey, good try. Ada lagi yang nak cuba, boleh tulis dekat bawah. Siapa nak cuba lagi, tulis kat bawah. Mungkinlah awak punya lain daripada kawan awak. Okey, tak apa, tulis je. Tapi clue dia yang macam Madam bagi tadi tu lah. Itulah panduan dia. Okey. Dah. Alright, sekarang macam mana kita nak check bahawa adakah formula kita ni adalah betul? Cara nak check dia adalah ambil nilai yang saya dah tolong kira tadi. Yang ni. Ambil nilai 13 jam ni, gantikan dekat dalam formula kita. Kalau dapat nilai yang sama, betul lah tu. Contoh saya letak dekat sini, nilai yang kita masukkan adalah 13. Kita try letak 13. So, adakah 13 kurang daripada, adakah 13 kurang daripada 12? False. Bila false, dia pergi mana? Dia pergi sini. Ini dia akan pergi. So, kita ganti nilai dekat sini. 13. Ganti kat situ pula dah. Okay, hour. So, kena konsisten. Hour 13. Macam tu. Cuba kira. 13 tolak 12. Dapat 1. 1 darab 13. Dapat 13. 13 darab 50. Cuba kira. Dapat tak benda yang sama? 12 darab 100. Okey, betul. Kita dapat tadi 1200. Yang depan tu je yang ada masalah. Yang ni kan 1200 kan? Mana dapat 1200 tadi? Yang kat belakang ni dapat tadi kan 1200. 1200 yang mana? Yang ni tadi. Yang kita dapat tadi 1200 ni. Yang warna kuning, saya buat warna kuning lah ni. 1200 kita dapat. Macam mana nak dapat 50 kat belakang tu? Yang belakang ni betul dah. 1200 ni dah betul. Yes, yang ini baru betul sayang. Baru betul. Macam mana? Sebab awal tadi berapa? 13. 13 tolak 12, 1. 1 darab 50. Barulah betul. Macam tu lah nak buat formula. Iaitu kita cari dulu satu situation. Cari dulu satu situation. Kemudian kita gantikan nilai. Dan kita akan nampak kita buat tu betul ataupun tidak. Okay. Cuma yang 12 darab 100 ni kita tak perlu letak 12 darab 100. Terus letak nilai dia. Okay. Bagus, pandai. Seterusnya barulah kita tutupkan dengan and if. Kemudian baru kita display. Okay, nak display apa? Allowance lah. Kalau awak tengok soalan sebelum ni, dia display di dalam if. Contoh macam ni lah, dia display di dalam. Biasanya yang display di dalam ini adalah message. Bila kita nak display value, dia biasanya akan display selepas and if. Sebab value. Ni allowance kan? Dia akan panggil kemudian. Sebab formula untuk kedua-dua situation, dia dua-dua nak cari allowance. So kita panggil kemudian, jadi dia akan display selepas and if. Okay, dan kemudian kita close. Stop. Itu beza. Bukan semua display duduk di dalam. Bukan semua display duduk di luar. Jadi kita kena tahu kenapa dia duduk sini, kenapa dia duduk dalam. Okay, sebab formula sama. Allowance. So kita panggil kemudian. Jangan display dalam ni. Sekarang kita akan cuba tukar kepada Java program. Madam akan terus copy letak dekat JGrab teruslah. Okay. Copy. Tak. Kita terus buat dekat sana. Sebab kalau tak dia ambil masa kan, dan saya rasa awak pun dah nampak dah cara nak menulis. Okay, Madam buat dekat tempat yang baru. New Java.
Okay, saya just copy je apa yang ada tadi daripada okay, kat sini Sekejap, clear dulu bawah, nampak semak sangat. Okay. Ini yang sudokod saya copy tadi. So saya buanglah dekat start ni. Kita tulis import java.detail.scanner as capital letter. Lepas tu ada semicolon. Kemudian class question nombor 7, exercise 5E 5 Q7. Lepas tu ada open curly bracket. Kemudian kita letak public static void main. Okay, dalam bracket string S capital letter, square bracket argument semicolon. Semicolon pula dah. Open curly bracket. Kemudian kita buat object scanner. Scanner SC lah, equal new scanner system dot in. Lepas tu ada bracket dan ada semicolon. Okey, selang selang. Jangan buat rapat-rapat cantum semua. Macam kita buat karangan ada perenggan-perenggan dia. Lepas tu di sini declare variable. Saya dah nampak dah variable saya hour dan juga allowance. Hour mestilah dalam bentuk integer. Jadi saya declare in hour. Sebab jam memang integer. Semicolon. Allowance walaupun nampak 100 dengan 50 tapi duit mesti kita akan ada 50.00. Jadi duit kita akan letak dalam bentuk double allowance. Okay. Semicolon. So saya dah declare dua-dua. Data type ni dia bukan suka-suka hati letak. Kita kena tahu kenapa. Read hour mesti ada prompt user. Saya akan buat system.out.print. Lepas tu enter hour. Hour. Titik. Okay. Kemudian saya pun ambil lah hour ni sebagai variable. Hour equal SC dot next in. Okay, sebab hour tu in. Kemudian kita akan masuk condition yang if ni. If saya buanglah F kat sini. Okay. Simbol dia akan jadi more or less equal macam tu Itu perbezaan penulisan simbol. Jangan ada semicolon di hujung ni. Okay, yang ni kita indent sedikit. Letak semicolon. Darab akan jadi star. Kemudian kena indent ni supaya kita boleh nampak step dia. Memudahkan kita untuk rujuk. Okay, darab akan simbol star. Semicolon. And if tak ada, lepas tu display dah Okay. Display allowance. Saya pun tukar display ni akan jadi hash. Okay. System.out.print. Okay, nak buat ayat ke tak? Buat ayat sikit lah. Your allowance. Allowance pula dah. Your allowance is RM. Kita buat ayat plus. Baru plus dengan allowance kita. Semicolon. Lepas tu close. Saya akan save dulu. Kita try tengok yang ni perlu letak kosong ataupun tidak untuk allowance tu. Alamak, kenapa dia macam tu Saya save as. Saya save je lah kat sini. Saya cuba compile. Okay, ada error. Kenapa error saya dekat sini? Apa error saya? Scanner tu saya tak letak dalam bracket. Okay, sepatutnya bracket saya duduk di belakang pula dah. Sepatutnya yang ni duduk dalam bracket. Okay, ada je silap kan. Kita clear kan, compile saja. Alamak, semicolon pula lupa letak. Macam tu lah. Sebab tu lah kita kena tulis dulu baru kita run supaya kita boleh nampak apa silap yang kita buat. Bila tengok rasa macam betul kan. Dan lagi. Ada lagi pula. Stop pula dah. Ya Allah, tadi tercopy dengan stop sekali kan. Janganlah macam tu. Okay. Scanner, sebab apa scanner? Sebab S huruf kecil. Scanner mesti S huruf besar.
Banyak sangat halangannya bila. Cuma jangan putus asa sebab tu kena keep practice sayang. Sebab tu kita kena tulis dulu baru nampak mana silap kita. Dan finally kita akan betul. Kita akan betul. Okay. Dan silap tu pun awak pun tahu kan kesilapan tu. Macam fahamlah kenapa dia tak boleh run. Okay, so kita akan run. Saya akan masuk jam saya 13 tadi. Dapat tak 1250? Yeay, walaupun ada ujian dia tapi finally kita dapat juga selesaikan. Okay, faham tak untuk soalan ni? Kalau tengok allowance tak perlu letak equal zero pun kan? Okay, boleh? So kalau dah okay, bolehlah anda mencuba untuk soalan-soalan yang lain. Pilihlah mana-mana soalan. Bolehlah isi maklumat dekat dalam ni dan cuba run coding. Okay, kalau coding tu dah betul, bolehlah awak saya kutipkan sikit katakan coding tu dah betul nanti, cubalah screenshot, masukkan dekat dalam ni supaya senang untuk kita rujuk nanti. Ini nombor 7 sebab kita tak buat coding kat sini kan. Kita letak tu yang betul. Tapi jangan sekadar letak yang dia punya output. Ini hasil. Ini dia punya kod. Dan outputnya kita ambil juga output dia. Begitu. Sebagai contoh. Kadang-kadang bila tengok error tu lah boringnya. Tapi itu silap kita yang kita dah tahu kalau scanner S mesti huruf besar. Kita dah tahu. Tapi kita still lagi careless buat S huruf kecil. Kita dah tahu kena ada semicolon tapi kita cuai lagi. Lupa letak semicolon. Begitulah cerita dia. Kesalahan tu bukan kita macam betul. Setakat ini